Salam sejahtera. Topik perbincangan kita hari ini ialah pembentukan negara bangsa Mesir pada abad ke-20 Masihi. Pembentukan negara bangsa Mesir bermula apabila Mesir cuba mengasingkan diri daripada penguasaan pemerintah Turki Uthmaniyah. Penaklukan Prancis di Mesir telah membawa era baru bagi masyarakat Mesir. Walaupun Prancis berjaya dihalau oleh tentera Turki Uthmaniyah dengan bantuan British, itu tidak menjamin Mesir akan bebas daripada dijajah. Selepas pemberontakan Urabi, British telah meletakkan seorang prokonsul British di Mesir dan bermulalah penjajahan secara rasmi oleh British. Faktor-faktor pembentukan negara bangsa Mesir yang pertama ialah kebajikan rakyat diabaikan oleh pihak pemerintah. Dari segi politik, Mesir masih berada di bawah Empayar Uthmaniyah yang diwakili oleh Khedive. Namun, kuasa pemerintah sebenar berada di tangan pihak British yang sudah bertapak kukuh sejak tahun 1882. Kedua-dua pihak, yaitu British dan Khedive, tidak berusaha memperbaiki keadaan rakyat serta tidak bersifat terbuka dalam menerima kritikan dan protes daripada rakyat yang tidak sukakan mereka. Faktor yang kedua ialah pengaruh kebudayaan penjajah yang bersifat sekular. British cuba untuk menghapuskan identiti Arab dalam kalangan masyarakat Mesir dengan menggalakkan mereka bertutur dalam dialek Misriyah. Kesannya, generasi baharu Mesir akan tersisih daripada bahasa Arab Fusha yang digunakan dalam Al-Quran. Akhbar dan majalah di Mesir menjadi medium dalam menyampaikan penulisan yang menyatakan Mesir merupakan sebagian daripada Eropah. Akibatnya, kebudayaan penjajah yang sekular mempengaruhi secara mendalam rakyat Mesir hingga mengenepikan ajaran Islam. Faktor yang ketiga ialah diskriminasi pihak British. Graduan Mesir lulusan undang-undang dari luar negara sangat sukar untuk berkhidmat dalam pentadbiran negara mereka sendiri. Diskriminasi ini telah mewujudkan golongan nasionalis yang menuntut kemerdekaan Mesir dan sistem parlimen seperti di Barat. Golongan lulusan undang-undang juga telah dididik oleh pensyarah berketurunan Prancis yang memainkan peranan dalam menghasut pelajar agar memusuhi pihak British. Faktor yang seterusnya ialah pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez sejak tahun 1869 telah menarik minat kuasa barat seperti Prancis dan British untuk menguasai terusan ini hingga akhirnya menjadi sebuah terusan antarabangsa. British telah bertindak bijak dalam memasang perangkap supaya Khedive Ismail dibelenggu masalah hutang, muflis dan akhirnya membolehkan mereka menguasai terusan Suez. Hasil daripada terusan Suez ini sepatutnya dapat membangunkan Mesir, namun semua hasil tersebut digunakan untuk membayar kepada kuasa barat. Faktor yang terakhir ialah perkembangan politik di Mesir. Pada 13 November 1918, saat Zaghloul telah menguasai satu delegasi menemui pesuruhjaya tinggi British di Mesir untuk memohon kemerdekaan dan seorang wakil Mesir ke perundingan damai Paris. Namun, ditolak oleh British dan pemimpin utama delegasi ditangkap pada 8 Mac 1919 dan dibuang negeri serta-merta ke Malta. Situasi ini membawa kepada kebangkitan nasional yang melibatkan seluruh penduduk Mesir tanpa mengira darjat, pekerjaan ataupun agama. Kesimpulannya, kebangkitan rakyat Mesir yang tidak dapat dibendung lagi oleh British membuatkan mereka menjalankan misi Milner. Melalui misi Milner ini, British mengisytiharkan kemerdekaan Mesir selepas mereka bersetuju semua syarat yang diberikan oleh British. Negara bangsa Mesir pada abad ke-20 ini diperintah oleh Raja Fuad pertama selaku Sultan Mesir, manakala saat Zaghloul dilantik menjadi Perdana Menteri.